Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita untuk hari pertama subjek matematik tahun 4. Okey, sebelum belajar cikgu nak semua baca doa. Okey. Okey, baik. Selepas baca doa, kita boleh teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, tajuk hari ini ialah nilai nombor. Apa yang kita akan pelajari dalam tajuk ini? Jom kita lihat. Okey. Menyatakan nombor hingga 100,000. Di akhir pembelajaran, murid boleh yang pertama membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. Okay? Kita boleh baca nombor dahulu. Kedua, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam angka. Yang ketiga, kita menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey. Sekarang murid-murid boleh buka buku teks, tengok muka surat 1. Buku teks, muka surat 1. Tajuk nombor dan operasi, kenal dan tulis nombor. Okey. Kenal dan tulis nombor ni sangat penting. Kalau awak tak mahir untuk kenal dan tulis nombor, awak kena belajar sampai mahir sebelum kita masuk pada tajuk-tajuk seterusnya. Okey, dengar betul-betul apa yang cikgu nak sampaikan ya. Okey, skor murid dalam kuis Kahoot. Okey, ditengok skor murid ni dekat papan skor. Okey. Ada 4 orang murid. Sekarang murid yang pertama Ramli dia cakap, markah saya 9,800. Mana 9,800? Ni. Ni markah Ramli, 9,800. Ini cara sebutan yang betul. Seterusnya bagaimana kita menyebut markah Nitya? Bang Leong ni Bang Leong. Bang Leong dia tanya macam mana kita nak sebut markah ni, Nitya ni. Ni Nitya ni. Okey, 13701. Macam mana kita nak sebut? Jom kita tengok kat bawah. Kata, mari sebut markah Nitya. Okey, mari sebut markah Nitya. Okey, cikgu salin balik markah Nitya. Perhatikan betul-betul. 13701. Okey, sebelum kita nak sebut nombor, cuba kita perhatikan antara 3 dan 7 ada sedikit jarak, kan? Betul tak ni? Okey, ni antara 1, 3 dan 7 ada sedikit jarak. Sama juga 1, 5, 2, 2, 0, 9, 8. Okey, ada sedikit jarak. Bila jarak ini bermaksud yang di hadapan kita perlu sebut dia adalah ribu. Ini nilainya 1,000. Okey. Di belakang kita mula dengan ratus. Okey. Bila ada jarak, pastikan kita sebut dahulu yang depan ini bermula dengan 1,000. Okey. Macam mana cikgu ajar sebelum ni? Di belakang semestinya ialah sa. Okey, tolong ingat Seterusnya selepas sa ialah puluh. Sebelah puluh. Apa? Pandai ratus. Okey. Yang ni wajib ingat ratus, puluh dan sa. Macam mana pula dengan ribu? Ribu pun sama. Di belakang sekali kita mula dengan sa. Sa balik. Sini. Selepas sa ialah puluh. Ini untuk kategori ribu. Okey? Macam mana kita sebut 13,000? Sebelumnya cikgu dengar ramai yang sebut 13,000. Cara sebutan yang betul ialah 13 kita terus sebut 13,000. Ikut cikgu? 13,000. Okey, pandai. 13,000 yang ni 701. Terus kepada 701. Bila sifar, kita terus kepada sa. 13,701. Okey?
Okey, kita baca satu-satu skor dia. Afani skornya ialah 15,000. Perhatikan sebutan cikgu. 15,216. 15,216. Nitya yang kita belajar kat sebelah tadi ni. 13,701. 13,701. Ban Leong, okay, 20,000. Okay, tengok betul-betul. 20,000. Ratus dia sifar. Puluh dia pun sifar. Sa dia 4. Jadi 20,004. Itu sahaja. Senang kan? Ikut cikgu. 20,004. Okey, yang terakhir Ramli 9,800. Okey. Okey, kita teruskan pada muka surat 2. C. Okey, C. Okey, C. Dia kata 20,004. Yang tadi. 20,004. Okey. Kavi 2004. Siapakah yang menyebut markah Ban Leong dengan betul? Mengapa? Okey, yang mana satu? Casey ke Kavi? Jawapan yang betul ialah Casey. 20,004. Kalau 2004 macam ni. 2004. Bezakan dengan 20,004. Okey? Perhatikan betul-betul. Okey, seterusnya tengok yang kedua. Saya tulis 29,608. 29,000 kat sini ya. 608. Okey, seterusnya 40,300. 40,300. Seterusnya, saya tulis nombor dalam angka dan perkataan. 70,015. 70,015. Okey? Boleh? Okey, yang ketiga. Tengok. Tulis 14,906 dalam perkataan. Perhatikan betul-betul. Jika arahan mengatakan tulis dalam perkataan, kita mesti jangan lupa. Bila dalam perkataan mesti eja satu persatu. Jangan tertinggal. Eja satu persatu. Okey. Dia mula dengan 14. Tulis. 14. 14 apa? 14,000. 14,000. Seterusnya 906. 96. Betul ke? Kita tengok pula yang perempuan. 14,000. Okey, betul. 14,000. 906. 906. Mana satu yang betul? Yang ini betul. 14,906. Yang ini salah. 14,096 salah. Okey? Okey, baik. Kita lihat kepada soalan uji diri. Yang pertama, disuruh sebut. Macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut ni? Ingat balik. Okey, di belakang semestinya sa. Sebelah dia 10, sebelahnya lagi ialah 100. Ini pun sama. Sa 10. Tapi perlu bezakan. Ini hanya untuk 1,000. Okey. Okey, kita tulis satu persatu. 18. Kita ambil kat sini. 18, 9, 2, 7. Okey.
18,927. Cikgu alihkan ke sini. 18,927. 18 sah. Jika 18 sah, kita terus sebut 18,000. Okey? 18,927. Itu cara sebut yang betul. Okey? Ikut cikgu. 18,927. Pandai. Okey, seterusnya nombor yang kedua. 617 sifar. Okey, macam mana nak sebut? 60. 10 apa? 10,000. Jadi sebut semua. 61,000. 61,000. Sebab dia 10, tapi dia 10 untuk ribu. 61,700. Ini sifar. Jadi tak perlu sebut. Terus kepada 700. 61,700. Faham? Bagus. Okey, seterusnya. 45 sifar 11. Jadi 45 sah. 45,000. Okey, 45,000 sifar. Tak perlu sebut, tak payah sebut dah ratus. Terus kepada 1. Jika 1, macam mana nak sebut? 45,011. Betul? Salah. 45,011. Jangan lupa, jika ada nombor yang belas-belas ni, terus sebut 11. Sama macam ni. 18. Bukan 18. 45,011. Okey, ikut cikgu. 45,011. Pandai. Yang terakhir. 96 sifar 75. Okey. Macam mana nak sebut? Nak sebut ni? Ya. Tarik lagi. Okey. 96 sah. 96 sah untuk ribu. 96,000. 96,000. Ni sifar. Tak perlu sebut ratus. 75. Jadi 96,075. Okey. Boleh? Bagus. Okey. Baiklah. Sekarang. Bila soalan suruh tulis dalam perkataan pula macam mana? Kena ejek. Okey. Tengok, tulis nombor dalam perkataan. Ingat, dalam perkataan. Berapa kali dah cikgu ulang, dalam perkataan mesti ejek. Okey. 47293. Okey, cikgu tak ejek kat sini ya. Awak boleh ejek sendiri. Cuma kita sebut saja. 47. 47 ni apa? 47,293. B. 50,813. 50,813. C. 20,008. 20,008. D. 76,100. 76,100. Okey. Okey, sekarang kita sambung ke nombor yang ketiga. Tulis nombor dalam angka. Tulis nombor dalam angka. Jom kita tulis sama-sama. Okey, awak jangan contoh muka teks pula .
Okey, 73,000. Kita perhatikan yang hadapan dahulu. 73,000. Macam mana? 70. 3 sah. Tapi kita sebut dia ribu. 73,000 jarakkan sikit baru sambung. 800. Okey. 863. Senang kan? Senang je. 73,863. Siap. B. 80,000. Perhatikan betul-betul. 80,000. Ada sah ke? Tak ada. Sah dia ialah sifar. Sebab dia tulis 80 saja. 300. Okey. 300. Ada tak dia sebut puluh? Tak ada. Bila tak ada, sambung terus kepada 9. 10 jangan kosongkan. Jangan tinggal. Kena buat sifar. 3 sifar 9. Ini namanya 80,309. Tak ada untuk ribu. Tak ada juga untuk puluh. Okey. C. 15. Ni tengok sini. Tengok soalan. Okay, pastikan mata awak tengok soalan. Tengok yang cikgu tulis. Tengok soalan. Tengok yang cikgu tulis. 15,000. 15,000. Okey. 15. Tulis dahulu 15. Sebab ini bahagian ribu kan? 15,000. 6. Macam mana nak tulis 6? Tak ada untuk ratus. Yang puluh pun tak ada. 6 ini sah. Jadi di ruang ratus sifar. Ruang puluh pun sifar. Sah dia 6. Senang kan? Ulang balik. Sebutannya ialah 15,006. Okey? Awak jangan tulis 6 kat sini. Kalau awak tulis 6 kat sini, 156. Bila 15,000, pastikan sifar 6. Okey? D. 28,000. Pastikan betul-betul tengok soalan ni. Cikgu conteng kat soalan ni. 28,000. Jadi 28. Ini bahagian ribu. 28,000. 50. Bila dia terus cakap 50, ada dia sebut ratus? Tak ada. Bila tak ada ratus, pastikan tulis juga dekat ratus sifar. Jangan terus tulis 56. Tulis sifar dulu bahagian ratus. Di belakang barulah kita sambung. 56. 28,056. Okey? Okey. Seterusnya, kita masuk. Okey, tadi kita dah belajar 3 benda. Membaca, sebut nombor dalam perkataan, dalam angka. Sekarang kita masuk kepada nilai nombor, di mana menyatakan nilai tempat. Nilai tempat dan nilai digit. Okey, kita dah belajar dari tahun 1 lagi benda ni. Nilai tempat dan nilai digit sebarang nombor. Seterusnya, cerakin sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Ketiga, membandingkan nilai dua nombor. Keempat, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey. Jom kita lihat. Teroka nombor, apakah nilai tempat dan nilai digit? Senang sahaja. Nilai tempat, awak kena ingat. Kita ada dua, nilai tempat dan juga nilai digit. Macam mana kita nak bezakan? Okey, cikgu pesan dalam kelas bila cikgu tanya awak tinggal di mana? Awak tinggal di kampung. Maksudnya kita kena eja.
Ini nilai tempat dia panjang. Kena ejek. Nilai digit. Digit ni apa? Digit maksudnya nombor. Tulis saja nombor. Tak payah rajin pergi eja. Okey? Bila dia tanya nilai tempat, kita kena tahu apa nilai tempat dia satu persatu. Wajib ingat. Okey. 6, 2, 3, 0, 7. 6, 2, 3, 0, 7. Ingat di belakang sekali. Kita mula dari belakang. Belakang sekali mestilah sa. Sebelah sa mestilah 10. Jadi 3 ni apa? Pandai. 3 ialah ratus. Sebelah 3, 1000. Dan seterusnya 60,000. Okay. Tahun 1 kita belajar sampai 10. Tahun 2 masuk ratus. Tahun 3 masuk 1000. Tahun 4 masuk 10,000. Okay. Ini nilai tempat. Kena eja. Bila nilai digit, perhatikan betul-betul. Bila cakap kat sini nilai digit mesti tulis dalam nombor. 60,000. Salin balik 60,000. Bagi 2, 2,000. Salin balik dekat sini 2,000. 2,000. Kosong, kosong, kosong. Besar pula. Okey, 3. Tadi nilainya, nilai tempatnya ratus. Salin balik 300. 0, 0, 7, sa. Okey. Jadi kita dah penuhkan semua tempat kosong tadi. Okey. Itulah nilai tempat dan nilai digit. Pastikan awak ingat perbezaannya. Mana satu kena eja, mana satu kena tulis nombor. Okey. Sekarang kita masuk kepada cerakin. Ni cerakin. Ingat, cikgu sebut kalau cerakin maksudnya kita kena pisahkan dia. Cerakin mestilah pisahkan nombor. Siapa yang tak ingat, kita ingat balik. Cerakin kita pisahkan nombor satu per satu. Okey, kita lihat pada soalan ni. 62,307. Okey, bila kita nak cerakin, ada dua cara. Yang pertama mengikut nilai tempat. Ingat balik. Nilai tempat ialah eja. Nilai tempat eja. Nilai digit nombor. Okey. Bila nilai tempat 60,000. 6 ni tak boleh eja. 6 tu tulis angka. 10,000. Ni eja satu persatu. Tambah 2. 2,000. Tambah 3. 3 apa? 300. Tambah 0,10. Tambah yang belakang sekali semestinya sa. Ini mengikut nilai nilai tempat. Okey. Seterusnya nilai digit 62,303. 60,000. Tulis semua angka. 2,000. Tulis semua angka. 300. Sifar. Awak nak tulis pun tak apa. Tak payah tulis macam dekat bawah ni pun tak apa. Ini kalau awak nak tulis, sifar, tambah 7. Kalau tak nak tulis, teruskan saja macam ni. Ni dia tulis kata. Faham? Okey. Okey, cikgu tahu ada yang mungkin kurang faham. Cikgu terangkan balik satu persatu. Macam mana kita nak cerakin. 6. 2. Cikgu ambil balik soalan bawahnya. 6, 2. 307. Okey, 62307. Kita mula dari depan. 6. 6 ni apa? 60,000. Okey, cikgu nak cerakinkan dia dalam nilai digit. Nilai digit. Cikgu beri contoh 60,000. 6 sifar 60,000. Mesti ada 3 lagi sifar. Okey, 60,000. Dah siap untuk 6. Okey, dah siap untuk 6. Tambah. Seterusnya 2. Selepas 60,000 ialah 2,000. Sifar
Sifar, sifar. Dah siap untuk 2. Tambah lagi. Tambah lagi. Seterusnya nombor 3. 3 ini ialah 300. Dah siap untuk 3. Seterusnya tambah lagi nombor sifar. Tulis saja supaya awak tak tertukar dengan star kat belakangnya. Tak nak tulis pun tak apa. Dah siap sifar. Tambah lagi 7 star ni. Bila tulis satu persatu pastikan semua tak tertinggal. 6, 10,000, 2,300, sifar, 10, 7, star. Itu maksudnya pisahkan. Daripada satu nombor, kita pisahkan kepada 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu maksudnya cerakimkan. Okey, masuk muka surat 5. Okey. Dia suruh kita tengok bahagian uji diri terus yang bawah ni. Uji diri, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Bagi digit yang bergaris. Okey, awak kena faham soalan. Bila dia kata digit yang bergaris, ini maksudnya. A 20,147. 20,147. Satu, dia garis satu. Nilai tempat bagi satu ialah 100. Nilai tempat bagi satu ialah 100. Ini nilai tempat. Nilai digit bagi satu ialah 100. Tolong bezakan jangan tertukar. Seterusnya B, 69,073. 9. Nilai tempat bagi 9 ialah 9 apa? 9,000. Okey, 9,000. Bagi nilai digit, kita tulis angka. 9, sifar, sifar, sifar. Kisi 52,148. Jadi 5 itu ialah 50,000. Itu maksudnya nilai tempat dia. Nilai digit dia pula 50. Tulis 50 dahulu. Jarakkan. Sifar, sifar, sifar. 50,000. Okey, faham Okey. Seterusnya yang kedua, lengkapkan nilai tempat bagi 9 dalam 92,615. 92,000. Dia nak yang 9. Mana 9? Ini. Nilai tempat. Nilai tempat eja ke nombor? Pandai. Eja. Jadi, nilai tempat bagi 9 ialah, tulis dahulu 9. Okey, tulis dahulu 9. Ni 9. Eja. 10,000. Alamak, tak cantik lah tulisan cikgu. Okey. 50,000. Okey, seterusnya B. Nilai digit bagi 8 dalam 14,087. 8 ni 8 ni. 8 apa? Nilai digit dia senang je nilai digit. 80. Jawapan dia ialah 80. Okey, C. Dalam 45,009, digit di tempat ribu ialah, okey, digit di tempat ribu. Mana ribu? Mana ribu? Ini dia ribu. Ni 45,000. Ini ribu. 5,000.
Nilai tempat, dalam 45,009, digit di tempat ribu ialah 5. Dan bernilai berapa? 5,000. Okey, faham? Okey. Begitulah macam mana kita nak beza nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat kita kena eja. Nilai digit tulis angka. Okey, faham? Yang ketiga, cerakin. Ini cerakin. 11,568. Bila cerakin, cikgu pesan buat satu persatu. Kita mula dengan satu ni. Kita mula dengan satu. Satu ini ialah 10,000. Satu yang sebelah dia 1,000. Okey. 5. Semestinya 5 apa? 500. Okey, tambah 60 tambah 8 sah. Senang saja, salin saja satu persatu mengikut nilai digit dia. Okey, ini ikut nilai digit. Okey, yang ini soalan dia mengikut nilai digit. Yang ni kita ceraikan dia mengikut nilai tempat. 70,000, 70,000. 2,000, 2,000. Sini 900. 9, tulis 9, eja RATUS, 100. Sifar apa? Sifar puluh. 4 sah. Okey. Awak jangan contoh buku teks tulis dekat lain kalau nak tulis Nanti kita buat aktiviti. Okey, seterusnya sikit lagi kita nak banding nombor. Banding ni senang saja. Banding maksudnya kita tengok mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Okey. Antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Dia tanya antara Bintulu. Okey, Bintulu berapa? Kita sebut sama-sama. 75,141. 75,141. Ini di Bintulu. Okey, dia salin balik sini. 75,141. Sibu, 69,711. 69,711. Bila dia nak banding. Banding ni maksudnya kita tengok siapa lagi besar, siapa lagi kecil. Okay. Bila kita nak lihat siapa lagi besar, siapa lagi kecil, kita lihat nombor yang pertama. Perhatikan nombor yang pertama. Antara 7 dan 6 mana lagi besar? Ya, semestinya 7. Jadi, 75,141. Ni dia cakap. 75,141 lebih daripada 69,711. Maksudnya, siapa yang 75,000? Bintulu. Penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey, faham? Okey, ini pun sama. Kita susun satu persatu. Kalau tak ada 10,000, kosongkan tempat dia. Okey. Jadi antara 2, 7, 6 semestinya 7. 75,141 lagi besar daripada 69,711. Lebih besar juga daripada 24,712. Jadi kalau susunan menaik ni, menaik kita mula dari kecil. Menaik mestinya mula dari kecil ke besar. Kita nak naik tangga kan? Okey. Menaik mula dari kecil. 1,105 sampailah paling besar 75,141. Okey, ini pun sama. Okey, awak boleh baca. Bila dia nak, kita tengok dekat sini. 10,000 dia sama, 1 dan 1. Bila sama di hadapan, kita bandingkan pula yang ribu. 3 dan 4. Antara 3 dan 4, mana lagi besar? 4. Okey. Bila dia nak turutan menurun. Okey. Turutan menurun. Kita mestilah guna yang dari lagi besar kepada yang kecil. Ingat kita nak turun tangga.
menurun. Mestilah kita duduk atas tangga yang paling tinggi sebelum kita turun ke bawah. Okey? Kalau menurun daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Okey, 15,000 yang paling besar, 13,000 paling kecil. Okey. Okey, yang ini pun sama. Dia nak suruh susunkan di bawah dalam tertib menaik. Tertib menaik. Nak naik tangga daripada yang kecil kepada yang besar. Daripada yang kecil kepada tangga yang paling tinggi besar. Okey, jangan tertukar. Boleh? Okey, awak boleh lihat, perhatikan satu-satu. Okey, nanti kita buat soalan dalam buku aktiviti. Boleh faham? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita belajar daripada awal tadi sebut nombor sampailah kita boleh susun nombor yang besar dan yang kecil. Tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung buat aktiviti. Okey. Kalau awak tak faham, boleh ulang balik apa yang cikgu ajar di sini. Okey, kita bertemu lagi untuk minggu hadapan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.